bab yang ke-39. Bab kitabatil ilm. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Waki' an Sufyan an Mutarrif an Sya'bi an Abi Juhayfah qala qultu li Ali radhiyallahu anhu hal 'indakum kitabun qala la illa kitabullah aw fahmun u'tiyahu rajulun muslimun aw ma fi hadhihi as-sahifah qala qultu wa ma fi hadhihi as-sahifah qala al-aqlu wa fi kakul asir wa la yuqtalu muslimun bikafir. Bab sini nak terai tentang ilmu ni, belajar ni, kita belajar ilmu ni kena tulis. Belajar ilmu ni kena tulis. Kelebihan tulis ni lebih daripada ingat. Sebab ingat ni takutnya lupa. Tapi bila kita tulis, lepas tulis tu wajib ingat pula. Kena ingat lah. Yang kita tulis tu kita kena ingat. Jadi jangan tulis saja lepas sudah tu tak buka-buka kitab tu. Kitab ni kena buka. Bila kita belajar, selepas belajar, balik rumah, buka balik kitab kita belajar. Lepas balik tu buka tengok apa yang kita tulis tu, cek balik. Tengok balik. Takut tulis pun tak tahu makna gapo, tak faham. Kita sendiri tak faham tulis gapo. Tak tahu makna gapo, dan tengok belik kan. Nampak korang kau ni. Jadi tak tahu tulis apa. Jadi lebih baik yang kita tulis. Jadi nak ke tulis ni kena ada buku. Kena ada kitab. Maka belajar ni kena ada kitab. Belajar ni dia kena ada kitab. Dia panggil menadah kitab. Tak ada orang belajar tak nadah kitab ni, melainkan masa zaman Nabi ya. Masa zaman Nabi yang gitu ya. Selepas pada tu semua orang tulis. Semua orang tulis. Dalam ayat Quran ada sebut nun wal qalami wama yasturun. Allah Taala bersumpah demi qalam. Qalam ia ditulis. Nah, yang hebatnya ilmu ni ia ditulis. Ilmu bila tulis tu hebat. Allah Ta'ala boleh buat takdir tanpa tulis. Tapi kenapa Allah Ta'ala tulis takdir? Ni nak katanya ilmu ni bila tulis ni hebat. Allah Ta'ala ni dia Rabbul Alamin. Rabbul Alamin Tuhan yang berkuasa menentukan takdir. Antara makna dia. Tetap juga Allah Ta'ala cipta mula-mulanya qalam. Antara makhluk dia ciptanya qalam. Tujuan qalamnya Allah Ta'ala titah pada qalam supaya tulis. Jadi cara Allah Ta'ala, cara dipanggil sunnatullah. Cara Allah dah. Bila bab ilmu ni Allah Ta'ala tulis. Padahal semua orang, tak ada orang nafi Allah Ta'ala ni tak ada ilmu mana, tak cukup ilmu, tak ada yang kata gitu. Sebab tulis ni bukan kerana dia ni kurang ilmu. Bahkan lambai bagi ilmu dia banyak kerana dia tulis. Dan Allah Ta'ala ni dia tulis takdir. Benda yang mula-mula dia nak buat manusia ke, nak buat binatang ke, nak buat apa ke, Allah Ta'ala tulis dulu. Jadi ni kehebatannya tulis. Jadi belajar hadis ni kita kena tulis. Sebab semua orang bukan otak komputer. Semua masuk terus begitu nak. Orang tanya balik boleh jawab. Boleh jawab. Dan tak ada bukan gitu. Maka berlakulah perkara-perkara yang tak patut berlaku. Tanya soalan baru ni belajar dah. Baru lepas belajar Baru lepas belajar tanya balik benda yang sama. Padahal dulu jawab dah.
Sebab apa? Kerana tak tulis lah. Jadi tak tulis ni merugikan masa. Rugi masa kita duk belajar ni, rugi masa. Sebab tu bila kita belajar sini bukan mustami' dia panggil. Bukan mustami'. Kita ni belajar. Talibul ilm. Orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ni dia kena ada kitab. Kalau tak ada kitab pun dia ada buku, dia ada pen kan untuk tulis. Apa yang dia belajar ini dia tulis. Supaya balik rumah ada benda. Dia boleh tengok balik, inilah ilmu aku hari ni. Kalau tak tulis banyak, mana sikit tu lah ilmu dia. Kalau tak tulis langsung, mana tak ada ilmu dia balik. Balik kau dah ingat Bila kau dah ingat ni, kalau orang tanya balik tak boleh jawab. Tahu dah, pernah tahu. Cuba terai balik. Tak boleh terai ke balik. Kerana kita silap satu tak tulis. Jadi Imam Bukhari dia buat mari bab yang ke-39 ni semata-mata nak ajar kepada kita supaya belajar ilmu ni kena tulis. Lebih-lebih lagi pengajian ilmu hadis. Tak kira lah belajar ilmu hadis ke, ilmu Quran ke, ilmu bab dunia pun semua kena tulis. Habis itu. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Salam. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari yang berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kaminya Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam bukannya Muhammad bin Salam. Salam tu dengan mana salam gitu ya. Qala dia berkatanya akhbarana Waqi' ni Ibnu Jarrah bin Malih. Ibnu Jarrah bin Malih Al-Kufi. Meninggal pada tahunnya 177. Daripada Sufyan sini Sufyan Ats-Tsauri. An Mutarrif daripada Mutarrif bin Tarif. Ani Sya'bi daripada Sya'bi. Sya'bi sini nama dia Amir. An Abi Juhaifah daripada Abi Juhaifah. Abi Juhaifah ni Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. Wahab bin Abdullah. Qala dia berkatanya, qultu li Ali, aku bertanya Ali radhiyallahu anhu, hal indakum kitabun? Kamu ada kitab kau dengan kamu? Adakah ada kitabnya dengan kamu? Qala katanya Ali, la, tak ada kitab. Illa kitabullah, melainkan kitab Allah. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslimun, ataupun juganya kefahaman yang diberi anugerahnya kepada satu orang Islam. Mana ilmu anugerah, kepandaian selepas daripada belajar kitab Allah. Au ma fi hadhihi sahifah, ataupun juga yang ada di dalam surat ni. Yang ada dalam surat ni. Qala katanya perawinya, qultu, aku pun berkata, wa ma fi hadhihi sahifah, apa yang ada di surat tu? Qala berkatanya Ali, al-aqlu, yang ada dalam itunya aqlu. Iaitu aqlu yang dimasukkan sininya dia. Aqlu sini dia. Aqlu ni dia. Dia ni pampas. Dia ni pampas.
Itu pasal bila kita mencederakan satu orang lain. Bila tak dikenakan hukuman bunuh, maka mata 50 contoh. 2 butir mata kena bayar 100 ekor unta. Gitulah. 1 jari 10. 1 gigi berapa? 5 lah. Lepas tu kaki 50 sekaki. 2 kaki 100. So tangan 50. 2 tangan 100. Lepas tu kepala dia ada bahagia-bahagia dia pula lah. Lepas tu dah lihat hadis. Kemudian hidung. Hidung jenis ada so ya. Semua orang ada hidung so ya. Hidung kita rosak ke hidung orang 100. Telinga kita rosak ke telinga so 50. 2 butir telinga mana 100. Mulut 100. Dia semua hak jenis so, jenis satu. Dia tak ada benda lain dah. Telinga kan ada 2, mata ada 2. Hak jenis 2 bagi 2. Bagi 2 daripada 100 ekor unta. Kena bayar kepada ahli waris. Kena bayar papasan kepada tuan dia tu. Orang tu hak dicedera kan. Jadi ni dipanggil dia lah. Dia tu nanti kita sampai bab dia tu. Ada penerangan, dia ada bab khah dah dia ni. Jadi dalam itulah secara panjang lebarnya papasan. Banyak mana kita kena beri kepada orang yang mencederakan satu orang lain. Jadi aqlu. Jadi benda gini payah nak ingat. Sebab tu kena tanda. Maka aqlu sini Ali siap tulis dalam surat dia ataupun dalam buku dia. Dan juga ada di dalam itunya, hak ni sampingnya lah, hak ada dalam itunya fikakul asir, membebaskan tawanan. Membebaskan tawanan. Iaitu orang Islam bila ditawan, orang Islam lain wajibnya bebaskan. Jadi bebaskan biasa dengan pertempuran pun ada. Dan ada juga dengan bayar wang tubusan. Bayar tubusan. Wala yuqtalu muslimun bikafir. Dan ada juga tulis itu dalam masalah qisas. Iaitu tidak bolehnya dibunuh satu orang muslim disebabkan orang kafirnya terbunuh. Disebabkan orang kafir itu kena bunuh oleh orang Islam. Maknanya nyawa orang Islam, jika orang bunuh orang Islam tu, dia kena bayar 100% lah, dia kena bayar. Pasal dia. Manakala orang kafir, kalau orang Islam bunuh dia separuh ya. Kalau dia pasal separuh. Kalau hukumnya tak kena hukum bunuh. Kalau hukumnya qisas tak kena hukumnya bunuh. Mana orang Islam, nyawa orang Islam tu terbela lah maknanya. Sini. Iaitu nyawa orang Islam dia bunuh orang kafir. Tak sama dengan nyawa orang Islam dia dibunuh oleh orang kafir. Tak sama. Kalau orang kafir bunuh orang Islam, hukumnya bunuhlah dia ya. Tapi kalau orang Islam bunuh orang kafir, hukumnya dia gengel atau Islam tu gengel sikit. Dan ni ada tulisnya dalam suratnya Ali. Dan pembahasan dia ni panjang lebar ni dalam bab tempat dia lah, masalah qisas. Kisah ni dia ada bab khah, kitab khah, bicara tentang kaedah-kaedah nak qisaskan orang. Jadi dalam itulah munasabahnya nak bicara. Jadi hadis ni nak ajar apa? Hadis ni nya nak ajar kita belajar kena tulis.
Jadi dia ambil poin sikit dia ambil poin yang Ali tulis ni. Dia ambil poin sini sikit, Ali tulis. Mana Ali ni orang rapat dengan Nabi dah. Nah tu lagi. Mana orang rapat lagi dari segi keturunan. Tetap juga ambil ilmu dengan cara tulis. Maka zaman Nabi ni sendiri pun sahabat tulis. Walaupun tidak sebanyak zaman sekarang. Zaman sekarang banyak dah orang tulis. Mana zaman Nabi sahabat pun pernah tulis dah. Bila ilmu tu payah kerana dia sahabat-sahabat tulis. Tapi kita zaman sekarang lagilah lebih utamanya tulis. Sebab kita orang Melayu. Orang Melayu tak kerti Arab. Tak kerti Arab nak faham hukum lagi lah jauh. Bila nak faham hukum, maka sepatutnya selayaknya kita paling utamanya kena tulis. Paling kurang pun ada sana pun kena tulis dah kalau kira-kira. Kalau tak faham ada sana tu mana apa. Mana soalan-soalan gitulah. Kalau orang mula-mula belajar, ada sana tu mana apa, telah menceritakan kepada kami. Okey, tulis Dia tulis tu kena tulis semua. Cara dia lepas tulis balik rumah baca balik. Lepas baca balik kita akan ingat perkataan tu. Lepas ingat tak payah tulis dah. Ada dah tulis lepas dah. Sebab tu kita akan tengok. Kena ajar diri tu benda yang sama jangan tulis. Makna yang sama jangan tulis Nak cari makna tu kena tengok belakang. Maka kita kena belak cari. Bila belak cari kita akan baca balik semua hak dulu-dulu. Kalau tak buat gitu, payah sikit lah nak dapat ilmu tu. Habis itu. Hadis satu lagi. وبه قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليس عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيلة. قال محمد وجعلوه على الشك كذا قال أبو نعيم القتلى أو الفيلة وغيره يقول ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر.
Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, yang berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kaminya Abu Nu'aim Al-Fadlu bin Dukain. Qala, dia berkatanya, haddatsana Syaiban, telah menceritakan kepada kaminya Syaiban. An Yahya, daripada Yahya. Syaiban situ Syaiban bin Abdurrahman. An Yahya, daripada Yahya bin Abi Kathir. An Abi Salamah, daripada Abi Salamah. Abi Salamah ni Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, anak kepada Abdurrahman bin Auf. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Khuza'ah, sungguhnya golongan Khuza'ah. Khuza'ah ni ada puak, puak-puak Khuza'ah. Qatalu rajulan min Bani Lais. Mereka ni, puak-puak mereka ni bunuhnya satu orang di kalangan Bani Lais. Ama Fatih Mekah, pada tahunnya Fatah Mekah. Biqatilin minhum, disebabkan olehnya di kalangan mereka tu terbunuh, adanya di kalangan mereka nya terbunuh. Qataluhu, yang mana puak mereka itu, iaitu puak-puaknya Bani Lais, membunuhnya satu orang di kalangan puak-puak Khuza'ah. Fa ukhbira bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu perkara itu diberitahunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farakibal rahilatahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kenderaan dia, naik unta dia. Fa khataba, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Berkhutbah, memberi nasihat. Faqala, lalu berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha habasa an Makkatal qatla lawil fila. Sungguhnya Allah Ta'ala pernahnya menahannya pembunuhan yang berlaku di Mekah. Awil fil, ataupun golongan tentera bergajah hari itu menyerangnya Mekah. Allah Ta'ala yang menahan, Allah Ta'ala yang menyekat golongan orang yang nak menyerang Mekah hari itu. Qala Muhammad, berkatanya Muhammad sini Al-Bukhari. Waj'aluhu 'ala syak. Itu katanya Al-Bukhari, hendaklah kamu yang nak meriwayatkan hadis ni, kena riwayatkan hadis ni dengan cara ragu juga. Ragunya lafaz al-qatla awil fila, sama ada lafaz al-qatla ataupun lafaz al-fil. Sebab al-qatla dengan al-fil ni dia perbezaan dia titik . Kalau tengok baik-baik kan. Beza dianya titik. Al-qatla qaf titik 2, lepas sudah tu ada ta. Kemudiannya al-fil benda yang sama tapi titik 1. Selepas pada dia 2 titik bawah. Al-fil jadi. Kata qala Abu Nu'aim, seperti mana yang dikatakan oleh Abu Nu'aim. Jadi kita meriwayatkan hadis ginilah.
al-qatla awil fila, iaitu perkataan al-qatla dengan awil fila situ, hendaklah kita semuanya mengadakan hadis ini, baca hadis ini dengan kaedah yang sama. Kaedah ya, ragu. Kerana guru kita dulunya ragu. Bila ragu tu mari daripada guru, maka takkanlah mari daripada kita akan jadi yakin, tak yakin dah. Kecuali ada mutabik ya, yang menguatkan. Tapi lafaz sini ya, al-qatla wal fila sini, kalau berdasarkan sanad ni kena lafaz yang ragu. Kalau sanad ni lafaz dia lafaz yang ragu, iaitu perkataan al-qatla wal fila. Wa ghairuhu yaqul, selain daripadanya Bukhari pula, iaitu gurunya Imam Bukhari. Kalau gurunya Imam Bukhari yang selain daripada yang ni pula, sini dia ada kata ni hak tanpanya syak. Perkataan sininya riwayat yang tanpa syak. Yang selain daripada Abu Nu'aim. Selain daripada riwayatnya Abu Nu'aim, menyebutnya perkataannya al-fil dengan yakin. Itu perkataan al-fil, itu Allah Ta'ala menyekatnya Mekah daripada serangannya tentera bergajah dengan lafaz yang yakin. Sambung hadisnya, wa sallita alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun. Dan juga Allah Ta'ala yang sama ya, diberinya anugerah ni kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat menguasainya mereka. Dapat menguasainya penduduk Mekah. Wal mu'minun, dan juga golongan orang mukminun yang ikut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dapat menguasainya golongan penduduk Mekah. Mana ni betul anugerah khas Allah Ta'ala bagi. Dulu kalau orang nak serang Mekah tak boleh. Tapi bila time Nabi pergi, boleh. Tu maksud dia. Pergi atas rasa macam perang. Nak perang, nak serang Mekah. Atas rasa macam nak serang Mekah. Maka jadi perang, kira tak jadilah, tak jadi perang. Jadi diberi anugerah khasnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menguasainya penduduk Mekah. Dan juga pada kaum mukminin. Dapat anugerah ya Allah Ta'ala wi kuasanya mereka ni dapat mengatasinya, dapat berkuasa ke atas penduduk Mekah. Jadi selepas pada tu, maka berlakulah perkara-perkara syubhah, perkara-perkara yang keliru di kalangan masyarakat. Bukan zaman kita sekarang ni, zaman dulu lagi pun boleh berlaku dah syubhah, boleh berlaku dah kekeliruan. Iaitu keliru macam mana? Kita boleh serai jugalah Mekah, Nabi pun serai juga. Takkanlah kita tak boleh serai. Kita ikut sunnah Nabi. Jadi Mekah sekarang ni, kita tak puas hati dengan Mekah, kita boleh serai Mekah. Kenapa? Nabi pernah buat dulu, kita pun boleh buat. Dalil ni kukuh tak? Tak kukuh kerana adanya hadis ni. Sebab itulah Nabi sebutnya, alah, ambil perhatian semua, kena ingat baik-baik. Wa innaha lam tahilla li ahadin qabli. Dulu sebelum daripada aku, seorang Nabi pun tak pernah dihalalkan. Nak serang Mekah dulu ni tak pernah dihalalkan sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wala tahilla li ahadin ba'di, dan tidak akan jadi halalnya kepada seorang pun selepas daripada aku ni. Tak ada. Allah ambil perhatian semua, kena ingat baik-baik. Wa innaha halat li sa'atan min nahar. Halalnya buat akunya hanya sesaat masa pada waktu siang hari. Sebahagian daripada waktu siang hari, sebentar saja. Allah ambil perhatian baik-baiknya, kena ingat baik-baiknya. Wa innaha sa'ati hadhihi haram. Dan waktu aku sekarang ini, hak yang tengah bercakap sekarang ni, haram, sudah jadi haram. Mekah sudah jadi tanah haram balik. Dulu jadi tanah halal sekejap. Sekarang ni jadi tanah haram selama-lamanya. La yukhtala syaukuha. Makanya bila jadi tanah haram, duri-duri yang ada pada pokok tu tidak boleh dicantas. Tidak boleh dicantas buah. Duri-duri yang ada. Sebab kadang-kadang duri tu memberi bahaya pada orang kan. Tak dicantas. Tak dicantas buah. Wala tul taqatu saqitatuha, dan tidak boleh dicabut buah semua sekali pun tak boleh buah. Nak cabut buah, nak potong semua tak boleh. Pokok dia. Nak cabut terus pokok, nak alih pokok pun tak boleh. Wala yu'dadu syajaruha. Tidak bolehnya dia potongnya pokok dia. Wala tultaqatu saqitatuha, dan tidak bolehnya ambilnya bagian dia. Situ wala tultaqu taqatu saqitatuha, ambil bagian dia. Bagian yang ada di tanah haram ni kita tak boleh ambil, bagian jatuh. Bagian-bagian yang jatuh tu tidak bolehnya kita kutip ambil. Illa limunsyik, melainkan bagi orang ya nak menyebarkan, nak tanya berita bagian ni bagian siapa, untuk mempertanyakan orang lain, untuk iklan. Kita ambil ni tujuannya untuk cari tuan dia. Kalau ambil atas dasar tujuan untuk cari tuan dia, boleh ambil. Kalau ambil barang tu, kita ambil untuk simpan kita, tak boleh. Haram. Sebab dia tanah haram. Mula-mulanya la yuqtala syaukuha, tidak boleh dicatatnya duri dia. Wala yu'dadu syajaruha, tidak boleh dipotongnya pokok dia. Wala tultaqatu saqitatuha, dan tidak boleh diambilnya barang yang hilang jatuhnya di tanah haram. Mereka orang yang nak cari tuan dia. Faman qutila, maka siapa yang terbunuh di situ, fahuwa bi khairin nazarain, maka dia dapatnya dua pilihan. Jadi dia dapat dia dua pilihan, sama ada diberi bayar diberi bayar pampasannya dia tu, wa imma ayyuqada ahlul qatil, ataupun sama adanya
beri hukum qisas. Diberi hukum qisas olehnya keluarga si mati. Kalau keluarga dia tu pilihnya bunuh, maka hukum bunuh. Darah dengan darah. Faja'a rajulun min ahli Yaman, lalu datangnya satu orang lelaki di kalangan penduduk Yaman. Faqala, lalu dia berkatanya, uktub li ya Rasulullah, tolong tulis untuk akunya wahai Rasulullah. Maksudnya tolongnya catik ya, tulis tadi ya ajar tadi, suruh siapa-siapa tulis, kemudian bagi pada aku. Tu makna dia. Faqala, lalu berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, uktubu li abi fulan. Nabi pun perintah kepada sahabat dia supaya tulislah untuk abi si fulan ni. Faqala rajulun, lalu berkatanya satu orang min Quraisy, di kalangan Quraisy, iaitu Abbas ini. Dalam hadis lain Abbas. Illal izkhir, mitakwi kelonggarannya kecualinya rumput izkhir. Rumput Mekah lah. Ya Rasulullah wa Rasulullah, fa inna kananya kami naj'aluhu fi buyutina, kami buat, kami guna rumput izkhir itu untuk kegunaannya rumah kami. Wa quburina, dan juga untuk kegunaannya kubur kami. Rumah situ untuk tapu atap. Kalau kubur situ nak rapatkan bata masa buat lahak, dia lahak. Nak rapatkan bata untuk tudungnya mayat tu kan. Jadi tudung tu tudung dengan kembahkan dengan izkhir. Zaman ni seming lah, jadi seming rumput seming untuk rapat Tapi kalau Melayu kita tak guna bata kan, kita guna kayu. Kita guna papai kan. Kalau Melayu guna papai, kalau sana zaman itu guna bata jokong lah. Illa al-izkhir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa al-izkhir, malaikatnya izkhir, illa al-izkhir, malaikatnya izkhir. Mana diberi kelonggarannya hanya pokok izkhir saja boleh ambil. Yang lain daripada tu tak boleh ambilnya di Mekah. Mekah ni kita nak buru situ pun tak boleh. Kita tengok buru parti nak tangkap sembelih, tak boleh. Tak boleh kita. Di kawasan tanah haram. Tak kira kita dalam ihram ke ataupun kita tidak ihram. Tetap haramnya kita buru binatang dalam tanah haram. Dalam tanah haram. Di luar tanah haram, kalau orang yang berihram tak boleh buru binatang juga. Tetapi kalau orang yang tidak ihram, dia boleh buru. Dia boleh buru. Jadi sini ya, Nabi SAW nya perintah pada sahabat supaya tulis. Tulisnya perkataan-perkataan yang ada dalam hadis ni lah. Yang Nabi SAW sedang nasihat sini, dia bagi tahu hadis sini, tulis. Maka zaman Nabi pun sudah berlakunya perintah daripada Nabi SAW supaya tulis hadis. Sebab ramai orang yang mempertikaikan hadis ni ditulis Kerana dulu penuhnya Nabi SAW lari daripada tulisnya hadis. Hanya boleh tulisnya Al-Quran, bukan hadis. Yang selain daripada Al-Quran tak boleh tulis. Hanya Al-Quran saja tulis.
Tapi lepas habisnya wahyu, Nabi SAW perintah baliknya bolehnya tulis. Selepas pada tu bolehnya tulis balik. Tujuannya larang tulisnya, tak mahunya jadi iltibas, berlakunya campur aduk hadis dengan Al-Quran, supaya dibezakan Al-Quran dengan hadis. Bila semua orang sudah pandai dah jaga yang mana Al-Quran, mana hadis, barulah Nabi SAW benarkan balik. Benarkan balik tulisnya hadis. Jadi awal Islamnya dilarang tulis hadis ni, dilarang. Semua orang kena hafal. Mujurlah. Kalau Nabi suruh hafal, siapa leni kita kena hafal kan? Jadi kita tak mesti tulis lagi, bukan? Jadi Nabi perintah tu supaya tulis tu mana memberi mudah dah untuk kita. Ketidak kita belajar ni, hari ni sehari rasa satu hadis saja cukup dah. Banyak-banyak tak ingat pula. Jadi baca satu hadis cukup dah lah. Baca satu hadis pun kena ulang banyak kali. Mari dengar sore kena ramai-ramai ni payah lagi. Nak baca hadis. Jadi sekarang ni kitab pun ada dah, maka cari kitab. Tak ada kitab pun tersetek kau beli baru kau gana. Kemudian ada buku tulis. Tulis kitab yang kita belajar tu, apa yang kita belajar tu tulis. Habis itu ya. Hadis yang seterusnya, wa bi qala hadatsana Ali ibnu Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Amrun qala akhbarani Wahb ibnu Munabbih an akhihi qala sami'tu Abu Hurairah yaqul ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara haditsan anhu minni illa ma kana min Abdullah ibni Amr fa innahu kana yaktubu wa la aktubu tabahu Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, yang berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kaminya Ali bin Abdullah Al-Madini. Ini orang alim salah kan? Ali Al-Madini. Ali Al-Madini, bukan Al-Madani. Ali Al-Madini. Madini dengan Madani ni sama makna ya. Madinah, dua-dua tu dengan makna Madinah. Cuma bezanya netak dengan tak netak ya. Sini netak hak netak di Madinah. Al-Madini. Kalau Al-Madani saja kan, ada setengah orang kan bubuh Al-Madani kan. Al-Madani ni pernah berada di Madinah. Dipanggil Al-Madani. Kalau Al-Madini ni terus menerusnya berada di Madinah. Jadi Al-Madini. Istilah lah, istilah. Imam hadis salah, guru kepada Imam Bukhari. Qala, dia berkatanya haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kaminya Sufyan. Sufyan sini Sufyan bin Uyainah. Qala, dia berkatanya haddatsana Amrun, telah menceritakan kepada kaminya Amrun. Amrun sini nama dianya Amrun bin Dinar. Ni guru besar belaka ni. Mana orang ya hebat dalam bab ilmu lah. Amrun bin Dinar, Sufyan ibnu Uyainah, Ali Al-Madini ni orang-orang ni yang panggil terlebih siqah dah. Mana orang-orang ni ya boleh dipercayai lah. Guru besar semua ni, guru orang alim besar. Qala, dia berkatanya akhbarani Wahab ibnu Munabbih an akhihi, telah menceritakan kepada akunya Wahab bin Munabbih. Al-Ambari an akhihi, daripada saudara dia, mana adik-beradik dia lah, Hammam bin Munabbih. Saudara dia sini nama dia Hammam bin Munabbih, abang dia.
Habis dia katanya, qala sami'tu Abu Hurairah, aku pernah dengarnya Abu Hurairah yaqulu, berkatanya, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara haditsan anhu minni. Tidak adanya di kalangan seorang pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyaknya ilmu hadis, banyaknya hadis dengan dia. Yang melebihi aku, tak ada. Tidak ada pun seorang pun di kalangan sahabat yang lebihnya ilmu hadis tu nak banding dengan aku. Katanya Abu Hurairah. Illa kecualinya makana min Abdullah ibni Amrin. Hadis yang ada dengan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As, anak pada Amr bin As. Fa'innahu, kana ya dia ni, fa'innahu kana yaktubu, kana dia nya special dia je, kana dia tulis hadis ni, dia tulis. Sebab itulah banyak dengan dia. Hadis ni banyak dengan dia kerana dia tulis. Wala aktubu, aku pula tak tulis. Tu beza orang tulis tak tulis. Tapi Allah Ta'ala nak lain lah. Ni baru dari segi kaedah. Mana dari segi kaedahnya Abu Hurairahnya, kaedah dia tu kurang lah nak bandingnya dengan Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr. Tapi bentuknya penjaga ilmu yang sebenar Abu Hurairah. Kerana apa? Abu Hurairah ni dia ngajar di Madinah. Abdullah bin Amr ni dia ngajar di Mesir. Mesir siapa dia sangat nak pergi. Nak tengok piramid ke apa tu ya, situ ada benda tu yalah. Peninggalan Firaun ya. Tapi kalunya Madinah ni mesti orang pergi. Orang umrah, ziarah, haji apa semua tu mesti orang singgah juga di Madinah. Jadi Madinah ni tepatnya penyebaran ilmu masa zaman hari tu sampai sekarang pun. Maka semua orang seluruh dunia ni akan kumpul tepatnya di Madinah untuk kutip ilmu. Maka Abu Hurairah ni dia ngajarnya sana. Maka sebab itulah ilmu hak dengan Abu Hurairah ni banyak. Jadi sikit kerana apa? Kerana cara nak mengajar pula. Mana mengajar dia tu kurangnya orang yang belajar tu kurang dengan dia. Maka kuranglah orang ambil hadis dengan dia tu. Tapi hadis dengan Abdullah bin Amr ni banyak. Itu belajar di Mesir. Tu ialah beza dia. Maka terjaganya siapa? Terjaganya ilmu yang mari daripada Abu Hurairah. Ini kelebihan, antara kelebihan lain pulanya, kita ingatnya ilmu. Kelebihan orang yang ingat ilmu. Dalam masa sama, ingat ilmu tu kena tulis ilmu yang kita ingat tu. Maka bila kita buat dua perkara ni, maka akan jadi berjaya lah kita ya. Kalau sekadar tulis saja tak ingat, rugi. Ingat saja tak tulis, rugi. Maka kena ada tulis, kena ada ingat. Nak ingat mesti kena ulai baca baru ingat. Dia kita kena niat supaya kita boleh hafal 1000 hadis ke berapa hadis ke, terahlah cuba. Nah, bila ada masa luang. Tapi learning tu belajar dululah nak ngapa apa kan. Hopte sekali zaman sekarang ni belajar dulu. Lepas kita ada masa luang, bolehlah apa. Tapi kalau nak hafal ni benda utama sekali hafalnya hadis, hafalnya Al-Quran kan. Benda yang utama hafalnya Al-Quran. Lepas hafal Al-Quran baru hafalnya hadis. Habis itu tabahu Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Yang mutabi' kepada hadis ininya Ma'mar daripada Hammam daripada Abu Hurairah. Habis itu hadis yang ke-114.
Wa bi qala hadatsana Yahya bin Sulaiman qala hadatsani Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibn Abdullah an Ibn Abbas qala lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qala ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Qala Umar inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja' wa indana kitabullah hasbuna faqtalafu wa kathura al-laghat qala qumu anni wa la yanbaghi 'indi at-tanazu' fa kharaja ibnu Abbas yaqul inna ar-raziyah kull ar-raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari yang berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kaminya Yahya bin Sulaiman Al-Makki. Qala dia berkatanya haddatsani telah menceritakan kepada aku Ibnu Wahab. Ibnu Wahab Abdullah bin Wahab Al-Misri. Qala dia berkatanya akhbarani telah menceritakan kepada aku Yunus. Yunus ini Yunus bin Yazid Al-Aili. An Ibn Syihab daripada Ibn Syihab Az-Zuhri, ya, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. An Ubaidillah daripada Ubaidillah bin Abdullah, itu bin Abdullah situ bin Utbah, salah seorangnya orang alimnya di kalangan tabi'in, dipanggil fuqaha us-sab'ah. 7 orangnya orang alim besar masa zaman itu. An Ibn Abbas daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dia berkatanya lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu, takalanya kerasnya menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit dia. Mana sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu makin jadi-jadi. Ni sakit nak mati ni. Zaman sakit nak mati. Ya 2 kali sakit kerana sini, sakit kerana ya Nabi jatuh kuda sekali, kemudian racun sekali, kemudian sihir sekali. Tapi hak ni kesal daripada jatuh kuda dengan racun lah. Hak ni hak kuat ya, kesal daripada racun. Jadi masa ni ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit beratlah. Qala berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dia sakit berat tu, itu ni bi kitabin, bawa marinya buku, aktub laku, aku akan tulisnya untuk kamu, kitaban, satu buku, la tadillu ba'dahu, kamu tidak akan jadi sesatnya selepas daripada baca buku tu. Qala Umar, berkatanya Umar bila dia dengar Nabi kata gitu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'. Nabi sekarang ni sedang terkesan dengan sakit dia. Terkesan dengan sakit dia. Beratnya menimpa dia tu, sakit sehingga dia tu jadi cakap siapa cepat rusing, risau, takut pada sahabat-sahabat dia. Dan tujuan Umar kata sini pun tujuan kerana dia ni sayang ke Nabi lah. Sayang kepada Nabi kerana Nabi masa tu sedang sakit. Bila sedang sakit, kita ni sebenarnya dianjurkan kena hibur ke orang yang sakit. Tujuan dia supaya walaupun kita nak hilang beban sakit dia tu tak boleh, tapi kita kena bagi dia tu terhiburnya hati. Bila terhiburnya hati jadi senang, hati jadi gembira,
Jadi yang sakit tu jadi kurang. Walaupun sakit tu tak akan sembuh dah. Tapi terhibur hati tu boleh dia lupa sesaat masa hak sakit tu. Dengan sebab terhibur. Dan niat Umar masa ni pun tujuan tu. Tujuannya untuk menghiburkan nak halangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada resah gelisah, takut kepada sahabat. Sebab Nabi ni dia sangatnya mengharap kepada sahabat-sahabat dia ni betul-betul faham. Tak akan jadinya sesat sampai bila-bila. Dia ni bukan sekadar dia mengajar gitu, tak, dia mengajar supaya nak suruh betul-betul fahamnya anak murid dia. Itu sahabat. Jadi bila nampaknya culah korang, kau nampak pelik-pelik sikit kan, mesti dia tegur lah, mesti dia akan buat sesuatu. Jadi sini ya Nabi SAW tulis surat, sanggup tulis satu surat, ajar khah pula, ilmu lain pula. Dia nak tulis surat sininya ada dua makna lah. Satu, melalui kefahaman Nabi daripada ilmu yang dia ada daripada Al-Quran dan Hadis. Tapi yang paling jelas sininya daripada wahyu Allah. Daripada wahyu Allah. Cumanya wahyu bentuk pilih. Cuma sini wahyu bentuk pilih. Sama ada nak buat betapa, tak buat pun ada dah dalam Al-Quran pun ada dah, dalam hadis pun ada dah. Jadi dua ni saja di kalangan ulama bahas makna sini. Jadi Umar berkatanya, Nabi masa ni tengah kerahnya sakit dia. Wa inna kitabullah, dengan kita ni ada dahnya Al-Quran. Kita Allah ada dah Al-Quran dengan kita ni. Kalau apa lagi nya? Quran ada dah. Nabi tengah sakit tu kita buat kalut-kalut depan Nabi. Duk tunjuknya kita ni macam nak berselisih, macam tak berapa faham agama lagi depan Nabi. Padahal faham dah. Kita ada Al-Quran dah. Bila boleh faham dah, padahal takkanlah kita nak pergi tu nak menyusahkan Nabi dengan tunjuk benda-benda yang boleh hati dia tu rasa gelisahnya, takut kita tak faham. Maksud ginilah daripada Umarnya. Bila sebut gitu je fakhtalafu, di kalangan sahabat pun jadi berselisih lah. Ni kata molek Umar, ada kata tak molek ni Umar gini ni. Nabi nak suruh tulis kan. Kamu siapa? Kamu siapa? Ni Nabi, mu tu Umar aja. Jadi berselisih lah di kalangan sahabat masa ni. Wa kathural laghat, dan masa tunya banyaknya laghat. Laghat ni mana banyaknya suara-suara keras berlaku. Mana bising lah, berlaku bisingnya kerana berselisih depan Nabi. Qala, berkatanya Nabi SAW, bila bunyi bising ni sekitar dia ni jadi bising ni, Nabi katanya qumu anni, kamu bangun gilah belakang, pergi beramuh daripada tempat aku ni. Qumu anni ni mana beralih, bangun beralih pergi daripada jauh daripada tempat aku. Wala yang bagi, tidak patutnya indi, duduk dengan aku ni at-tanazuk, berlakunya berselisih. Depan aku ni mu tunjuk pok-pok mu ni tunjuknya berlakunya berselisih. Ni kata gini, yang ni kata gitu, mana berlakunya debat apa semua tu di depan Nabi. Lebih-lebih lagi masa ketikanya Nabi SAW sedang sakit. Fa kharaja Ibnu Abbas, maka keluarnya Ibnu Abbas, Umar apa semua pun keluarlah. Yaqulu, berkatanya Ibnu Abbas kecewa. Ibnu Abbas masa ni kecewa dengan Umar. Biasalah budak-budak kan. Ibnu Abbas masa ni budak-budak lagi. Umar ni orang tua dah. Dia berkatanya, inna raziyah kullar raziyah, musibah yang paling besarnya berlaku sini ni, mahala ma baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi, bilanya ada orang halal antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nak tulisnya surat.
Satu musibah yang paling besarnya sini, hok duduk balah ni, duduk balah satu sama lain, tengah berselisih satu sama lain depan Nabi ni, yang paling besarnya musibahnya bila ada pendapat yang mengatakan pendapat itu berbentuk menghalangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tulisnya kitab, mana menghalangnya Rasulullah daripada tulisnya surat. Mana Ibn Abbas masa ni kecewa lah. Dan sini pun hikmah jadi gitulah. Allah Ta'ala belakang semua ni takdir kan. Allah Ta'ala takdir gitu. Kalau tulis ni pun mungkin akan jadi bahaya pada umat. Kalau tulis ni akan jadi bahaya pada umat. So kita Allah, so kita Rasulullah. Ini jadi akan jadi bahaya pada umat lah sini. Jadi di kalangan ulama banyaklah dia hurah makna dia lah. Sini Nabi nak tulis apa? Kebanyakannya sokong satu pendapat ni ya. Iaitu selepas Nabi ni siapa yang nak jadi pemimpin? Siapa yang nak jadi pemimpin? Nabi siap tulis dah. Gitu tapi benda ni sepatutnya rahsia, tetap rahsia. Benda tu sepatut tak tahu kan. Kalau sebab macam jenis syurga neraka lah. Syurga neraka ni sepatutnya semua orang ni tak tahu. Kita ni ahli neraka ke, ahli syurga ke, tak tahu. Sebab ada hikmah di sebaliknya ilmu ghaib. Maka sini pun ada hikmahnya di sebaliknya ilmu tu jadi ilmu ghaib. Diserahkan ilmu ghaib tu dengan keadaan ilmu ghaib. Benda tu ilmu ghaib dah, maka diserah jadi ilmu ghaib lah. Kalau tahu pun tak ada faedah ke apa. Sebab dia akan jadi ilmu bukan syar'i dah. Ilmu dia panggil ilmu takwini. Jadi kalau ilmu takwini betul di luar syariah, hanya bentuk kejadian siapa nak jadi memerintah ke apa, ni bukan syariah. Ni bukan bentuk syariah, hanya letak latih orang ni akan jadi pemimpin, orang ni jadi pemimpin. Ataupun makna bagi hadis ni yang Nabi nak tulis pun mungkin adalah satu perkataan yang kata kamu pegang dengan Quran dengan Sunnah, tapi semua pun ada dah dalam hadis. Sebab sini yang di kalangan ulama kata kalau yang ada dah dalam hadis Nabi tak akan bagi tahu. Yang ada dah dalam Quran tak akan bagi tahu. Jadi sininya ya kemungkinan besarnya pemimpin ataupun nama-nama penjahat. Siapa yang akan jadi penjahat, nama siapa? Siapalah akhir zaman. Orang-orang yang dia tu sebagai penjahat akan ditulis. Padahal Nabi sudah buat rahsia dah benda ni kan. Benda orang munafik ni dikekalkan rahsia. Bila dikekalkan rahsia, sepatutnya jadi rahsia. Maka seolah-olah Nabi masa ni tak boleh kerana serabunya di kalangan sahabat takutnya berselisih, maka Nabi nak tulis. Bila nak tulis Umar halal, maka Nabi SAW terimanya pendapat Umar, maka Nabi SAW pun tak tulis. Sebab sini kalau lah pendapat Umar ni tak betul, niscaya Nabi sendiri pula marah pada Umar. Kita kena ingat, kalau orang kata ni sini tak betul Umar ni kerana dia sekat kebaikan, dah mana mungkin bolehnya Umar sekat kebaikan? Tak mungkin. Sebab kalau Umarnya sekat kebaikan, niscaya Nabi sendiri marah. Allah Ta'ala tu ayat khahnya marah kepada Umar. Kenapa kamu ini buat satu benda yang celaka, satu benda dosa besar? Dan Nabi SAW tak terpengaruhnya kerana gerung ke Umar tu. Nabi kerana gerung ke Umar, Nabi pun tak sanggup, tak tergamuknya nak tulis surat. Dah. Nabi ni bukan orang jenis gitu. Nabi ni bila benda kebenaran, Nabi akan bagi tahu kebenaran. Jadi sininya Nabi tak bagi tahu kerana ilmu di sini adalah ilmu bentuk pilihan. Nak bagi tahu pun boleh, nak simpan pun boleh. Sebab ilmu ni ada ilmu dia panggil ilmu syar'i. Ilmu syar'i wajib bagi tahu. Ilmu takwin ni tak wajib tahu. Sebab ilmu takwin ni berkaitan dengan duniawi ya. Takwin ni maksudnya benda-benda ilmu kejadian lah. Ilmu-ilmu kejadian. Tak ada kaitan dengan orang ni nak mati bila, orang ni nak bangkit bila, orang nak hidup bila. Cerita-cerita gini. Jadi kalau cerita-cerita gini tak penting manalah. Siapa akan jadi pemimpin, nama siapa ni, dia panggil ilmu takwini. Seperti mana Nabi Khidir kan, dia bunuh budak tu kerana dia adanya ilmu takwini. Dia pun kerak kepalanya budak tu kan, budak kecil lagi, dia kerak kepala.
Kerana dia adanya ilmu takwini, bukan ilmu syar'i, ilmu takwini saja. Lepas tu nak tebuk ke apa? Perahu kan? Tebuk perahu apa semua tu ilmu takwini, mana ada kaitan dengan agamanya. Perahu dengan agama ada kaitan apa? Perahu dengan agama. Jadi sini hanya ilmu takwini saja. Jadi kalau ilmu takwini tahu tak tahu tak ada apa. Sebab itulah sekalinya Musa tak boleh belajar pun kan? Mana Nabi Musa belajar pun. Kalau ilmu tu betul, niscayanya Nabi Khidir wajib ajar kepada Nabi Musa. Wajib ajar kepada Nabi Musa. Siapa? Nabi Musa pandai ilmu takwini itu, baru lepasnya tanggungjawabnya Nabi Khidir. Dan Nabi pun kena ajar ilmu takwini itu pada kita lah. Tapi tak dikekalkan rahsia. Bila dikekalkan rahsia, ilmu tak wajib tahu. Ilmu yang tak wajib tahu, bila berlaku baru tahu gitu lah. Ilmu kejadian berlaku baru tahu. Cuma ilmu kejadian hak benda-benda besar dah bagi tahu, cerita Dajjalnya, cerita Dabatul Ard ke, cerita Ya'juj Ma'juj ke, ni ada kaitan dengan agama. Maka bila ada kaitan dengan agama, ada dalam hadis. Berita ni tak tersembunyi. Habis itu dah. Cukup dah. Allah a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa rzuqna al-fahma. Allahumma ij'alna min washirin ya 'alim 'allimna ya khabira akhbirna ya basira absirna ya hayyu qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin.